أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Darul Ikram, Kampung Kancung Darat, Banting, Kuala Langat, Selangor, Malaysia. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, Tuan Guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif kehormat, hartawan, dermawan, wong-wong sogih, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare wis madang oporong ketorone kayu ngelih wai sing ngelih insyaallah mangan nang syurga, amin insyaallah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini kita sama-sama dihimpunkan boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga, amin insya-Allah. Insya-Allah, sebelum kita teruskan pertemuan ini, sukalah untuk kita mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni kita nak sambung pengajian kita, Kitab Kurnia Rabbani li Empahan Rahmani karangan Syekh Syidi Abdul Qadir Al-Jilani, pada bab yang biarlah apa yang lahir sama dengan yang batin.
Celaka engkau, lisanmu sahaja yang muslim tetapi hatimu tidak. Bicaramu sahaja yang muslim tetapi perbuatanmu bukan perbuatan orang muslim. Di depan orang sahaja engkau kelihatan muslim tetapi di belakang orang tidak. Tidakkah engkau tahu bahawa jika engkau bersembahyang, berpuasa dan melakukan segala macam laku yang baik, namun engkau tidak tunjuk semua amalanmu itu kerana Allah Azza wa Jalla, maka engkau dianggap munafik, terjauh dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Bertaubatlah sekarang kepada Allah Azza wa Jalla dari segala perbuatanmu, percakapanmu dan segala cita-citamu yang buruk itu. Kaum yang tidak bermuka-muka dalam amalannya itulah orang yang berjaya, orang yang yakin, yang mengesakan Allah dan yang ikhlas dalam amal, serta yang bersabar atas ujian dan bala Allah dan bencananya, yang bersyukur di atas nikmat dan kemuliaannya. Mereka sentiasa menyebut Allah bukan dengan lisan mereka saja, malah juga terus dengan hati mereka dan seterusnya dengan kebatinan mereka. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, Tuan Pengarang menyatakan tentang biarlah apa yang di luar itu sama dengan yang di dalam. Ini dia. Jangan di luar kita hanya kelihatan Islam, tetapi pada batin tempat pandang Allah Subhanahu Wa Taala kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Ya, kita hendaklah nombor satu mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan hanya lillahi ta'ala, cuma nak mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tengok, ya, kita duduk di zaman yang mana penuh dengan dosa dan noda. Bagaimanakah Allah yang maha melihat, ya, yang mana kita percaya Allah Ta'ala maha melihat, yang boleh nampak setiap perilaku kita, sama ada yang zahir ataupun yang batin, kita boleh melakukan dosa. Tidak lain dan tidak bukan kerana seseorang itu buta. Bukan buta pada yang namanya zahirnya, pada matanya, tetapi buta pada mata hatinya. Sebab itulah seorang itu mencuri, sebab itulah seorang itu berzina, sebab itulah seorang itu boleh mengumpat, boleh mengata dan melakukan dosa-dosa. Kenapa dia? Kerana dia sedar Allah Ta'ala itu maha melihat. Tetapi sebab apa dia boleh buat dosa? Sebab hatinya buta. Matanya melihat tapi hatinya buta. Buta tentang yang namanya hari akhirat, buta yang namanya tentang agama, sehingga boleh melakukan dosa. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, orang buta tuan-tuan, ya, maka dia akan apa dia? Dia akan akhirnya dia akan menyebabkan dia jatuh. Tapi kalau orang yang celik, yang masuk mata celik ni bukan mata fizikal tapi mata hati. Orang yang mata hatinya celik, dia tahu Allah Ta'ala maha melihat. Dia tahu Allah Ta'ala itu menyediakan api neraka Allah Ta'ala sebagai balasan. Dia tahu adanya syurga, maka di sana hidupnya terpandu tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, neraka itu dibakar selama 3000 tahun. 1000 tahun pertama berwarna merah, 1000 tahun yang kedua api neraka itu bertukar menjadi warna putih, dan 1000 tahun yang ketiga api neraka itu berubah menjadi warna hitam. Panasnya api neraka seringan-ringan orang yang diseksa dengan api neraka itu memakai sandal, memakai chapel, memakai kasut yang mana kalau dipakai menggelegak kepala otaknya dengan api sehingga keluar apinya daripada hidung, daripada mulut, daripada telinganya. Dan orang ini akan menyatakan betapa dialah yang paling azab dan terseksa sekali, padahal itu adalah seringan-ringan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, nak bagi tahu dalam hidup ni, orang yang tahu di dunia ini adalah ujian, di akhirat nanti adanya balasan-balasan, maka hidup ni sentiasa terkawal dan terpandu, sentiasa melihat, ya, yang mana hidup ini di depannya Allah. Ya, apa-apa perkara, apa-apa yang berlaku dalam hidup mesti nampak Allah dulu. Ya, bila kita nak makan fikir Allah dulu, halal haram. Bila kaya nampak Allah dulu. Siapa yang bagi kaya? Allah. Bila sakit nampak Allah dulu. Ni kita bila nak nampak Allah ni jauh, kona kiri, kona kanan, terus belok, U-turn, last sekali baru nampak Allah. Baru nampak Allah. Sakit nampak Panadol dulu. Sakit nampak insurans dulu. Sakit nampak takaful dulu. Sakit nampak apa? Doktor dulu. Sakit nampak duit banyak dulu. Ini dia. Tak apa, duit abang banyak, sakit apa? Jom kita pergi klinik. Ini dia. Nampak klinik, sampai klinik nampak doktor dulu. Ya, bila nampak Allah, bila doktor kata minta maaf, tuan, ni anak tuan ni punya penyakit, kami tak dapat rawat dah. Berapa ribu yang diperlukan? Kami ada duit. Bukan masalah duit berapa ribu, masalahnya kami tak mampu merawat. Maka bawa baliklah
doalah pada Allah, mudah-mudahan ada keajaiban. Last sekali baru nampak Allah. Allahu Akbar. Kenapa tak mula-mula sekali kena ujian tuan-tuan, kita terus nampak Allah? Kenapa? Yang kita perlukan masa yang lama barulah kita boleh nampak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang memberikan ujian, sebagai yang memberikan rezeki kepada kita. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Ya, bila sebut tentang yang namanya kita mestilah menjadi orang yang baik sama ada di luar ataupun di dalam. Ya, bukan kita bermuka-muka, orang Melayu kata macam duit shilling, depan lain belakang lain. Ya, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, dalam hidup kita ni pastikan kita ini tidak menjadi orang yang munafik, orang yang berpura-pura dalam agama. Orang yang berpura-pura dia akan sentiasa letih di dalam kehidupan. Letih. Nak beramal letih, sembahyang letih sebab nak berpura-pura. Orang yang mana dia beriman kerana Allah Taala, ikhlas lillahi taala, dia akan beramal dalam keadaan ringan. Orang yang mana dia bila sembahyang dia ringan, dia baca Quran dia ringan, dia bangun malam dia ringan, dia sedekah dia ringan. Sebab apa dia? Dia buat lillahi taala. Tapi orang yang dibuat kerana makhluk, orang yang buat sesuatu untuk mendapat kepentingan dunia, maka semua amal itu menjadi berat. Ini dia. Kerana satu masa bila orang tak pandang dia mula tak buat. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik itu dalam hidup ni tuan-tuan, pastikan setiap amal kita buat hanya lillahi ta'ala. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, Tuan pengarang kata bertaubatlah daripada sekarang dari segala perbuatan, percakapan dan segala cita-cita yang buruk. Setiap di antara kita ni dia ada cita-cita dia. Selama ni tindakan-tindakan yang merugikan, mula kita ubah menjadi tindakan-tindakan yang menguntungkan kita. Banyak dalam hidup kita kan, selama ni kita buat sesuatu yang merugikan untuk akhirat diri kita. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ketahuilah betapa kita duduk di dunia ni hanya sementara. Jangan biarkan diri kita ni hanyut. Sampai bila kita nak hanyut? Ini dia. Sampai bila kita nak lupa pada Allah? Sampai bila kita nak yang namanya apa dia? Lari-lari daripada Allah. Ada orang yang mana tuan-tuan datang kena COVID-19, tak apa, vaksin ada. Datang yang namanya apa dia? Datang yang namanya hutang, tak apa, kita hutang lagi untuk bayar hutang yang ada. Ya, orang mukmin tuan-tuan, bila dia diuji, nombor satu dia akan nampak ini ujian datang daripada Allah. Lekas, cepat muhasabah diri, dia akan cari mana tak kena. Dosa apa yang tu buat? Dosa apa yang perlu diperbaiki? Maka dia segera perbaiki. Tapi orang yang mana tuan-tuan, hidupnya ego, dia mempertahankan kesombongan, maka dia nampak kepakaran yang dia ada, sehinggalah menampakkan kebodohan. Di dunia tuan-tuan, kita kena akui manusia ni semua jahil. Kita ni jahil. Kita hanya akan nampak bijak apabila kita hidup ini mengikut kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mana orang Jawa panggil karpe dewek, hidup suka hati sendiri, macam mana nak berhibur? Ustaz, saya berhibur, saya makan yang namanya apa dia? Pil-pil tenang, pil-pil bahagia. Bahagia tak? Ramai kawan-kawan saya mati jadi gila tu. Itu dia. Makan pil tenang, gila. Ada yang mati pun ada tu. Ya, awak pula macam mana awak cara awak bahagia? Saya bahagia Ustaz. Macam mana saya bahagia? Saya curi tabung masjid, bahagia dia. Ini dia. Seseorang yang mana dia tak sabar dalam hidup. Ya, Allah Taala takdirkan dia hidup susah. Lalu dia tak tahan, Ustaz, sampai bila saya nak jadi susah? Saya curi tabung masjid dah. Alhamdulillah saya dah bahagia dah. Duit banyak berkepuk-kepuk. Adakah nampak yang nama cerdik? Tak, nampak bodoh. Ini dia. Seorang yang mana dia tak nak kahwin. Habis tu dia buat apa? Dia kejam zina. Adakah nampak cerdik? Tak, nampak bodoh. Sesiapa yang mana dia hidup, dia tak nak ikut cara Allah Ta'ala, dia nak mengikut kehendak diri dia, maka dia akan nampak bodoh. Semakin terselah kebodohannya. Baik itu dalam yang namanya kita hidup beragama ni tuan-tuan, Islam menyediakan satu platform yang mana terbentang luas penyelesaian di setiap ujian dan masalah yang kita sedang alami dan kita akan alami. Tetapi barang siapa yang mana hidup ini tidak menggunakan Islam sebagai adin cara hidup, maka kita akan nampak satu demi satu langkah itu sedang apa dia? Sedang menggali lubang yang akan menyebabkan dia tertimbus sendiri, tuan-tuan. Ini dia. Hari demi hari kita, tuan-tuan, ya, seseorang yang mana dia mempertahankan kebodohannya. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak sembahyang. Macam mana dia buat? Ya. Bila sebut tentang dia punya bisnes drop, ya, tak apa. Ni mungkin ada yang tak kena ni. Kita kena apa dia? Kita kena tingkatkan lagi marketing kita. Padahal yang Allah Ta'ala nak kita solat. Ini dia. Bila anak-anak kita sakit, Ustaz, anak saya demam ni 2-3 minggu tak baik-baik tadi. Habis apa awak buat? Saya jumpa klinik ni mungkin dia kurang pakar, saya pergi yang lebih pakar tadi. Habis yang dah ni, dia pun tak pakar juga, saya pergi yang lebih pakar.
Ni dia. Sebenarnya Allah Ta'ala nak orang mukmin bila kena ujian, dia tengok, oh mungkin ada saya punya dosa ustaz, saya kalau pergi kenduri, saya selalu membawang dia. Selalu mengumpat mengata dia. Mungkin ada yang namanya dosa-dosa saya, ya. Dosa apa? Dosa yang saya sekarang ni, saya menggunakan perbankan non-Islam, ya, ataupun ya perbankan yang bukan syariah. Saya punya insurans, saya bukan guna takaful, saya menggunakan konvensional. Mungkin sebab ini dosa-dosa saya. Sebenarnya tuan-tuan, bila ujian, bala yang menimpa itu, sepatutnya kita cari apakah puncanya. Punca main sehingga Allah Ta'ala murka pada kita, sehingga diturunkan bala. Tapi orang-orang yang mana dia tuan-tuan, dia mempertahankan keegoannya, kesombongannya, maka dia cari jalan. Oh, datang bala ni, okey, kita buat macam ni. Datang bala macam ni, buat macam ni. Sebenarnya main dia sebenarnya apakah maksiat kemungkaran yang kita sedang pertahankan. Itu yang perlu kita jauhkan nombor satu. Ini tuan-tuan. Contoh dalam negara tuan-tuan, satu demi satu bala turun. Patutnya yang perlu kita cek dulu, tengok mana kilang-kilang arak, mana kedai-kedai judi, mana tempat-tempat maksiat, mana tempat-tempat yang Allah Ta'ala murka ni. Ini nombor satu dulu yang kita jauhkan. Dalam masa yang sama, kita cari juga jalan-jalan pencegahan yang lain. Tapi nombor satu ni, kita tarik dulu mana-mana tindakan-tindakan yang merugikan, tindakan-tindakan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ini nombor satu dulu. Ini dia tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya, kaum yang tiada bermuka-muka dalam amalannya itulah orang yang berjaya, orang yang yakin, yang mengesahkan Allah, yang ikhlas dalam amalnya serta bersabar atas bala Allah Ta'ala dan bencananya, yang bersyukur di atas kenikmatan dan kemuliaannya. Mereka sentiasa menyebut Allah bukan dengan lisan mereka saja. Tuan-tuan, kita hari-hari kita zikir kan, zikir pagi, petang, siang, malam. Zikir ni sebenarnya apa dah? Zikir ni adalah pada hati kita. Yang namanya zikir pada lisan kita ni apa dia? Dia hanya untuk membantu hati kita. Ini dia. Kita zikir pagi, zikir petang. Ustaz, saya zikir dah pagi petang, tapi apa dia? Tapi belum yang namanya dapat ketenangan dan kebahagiaan. Bukankah Allah Ta'ala sebut ala bi zikrillahi tatmainnul qulub? Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Tapi kenapa hati saya masih tak tenang lagi? Jawapannya, kalaulah selama ini kita zikir pada waktu tertentu, kita zikir pada bilangan tertentu, maka selepas ini kita upgrade zikir kita pada setiap waktu. Ini dia. Kalau sebelum ni kita bilangan tertentu, pada waktu tertentu, cuma pagi petang, mana kita zikir pada setiap waktu. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, zikir ini apa? Zikir ini adalah lintasan hati sebenarnya. Kita sentiasa terlintas hati ini ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun lafaz ini cuma nak mengetuk pintu hati kita supaya kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dia, ketuk. Dan bukan semua orang yang zikir pada lafaznya dia boleh ingat Allah. Contohnya sembahyang kan. Sembahyang adalah himpunan doa dan zikir. Berapa ramai orang yang mana dia sembahyang, dia lalai, dia tidak ingat pada Allah. Ini maknanya apa dia? Ini maknanya dia belum zikir lagi. Zikir yang sebenar, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, bila sebut tentang zikir ni tuan-tuan, hebatnya sebut nama Allah Taala ni. Kalaulah tuan-tuan kita ada kawan, kita ada YB Tan Sri, yang mana kita bila duduk di sini orang tak kenal kita, tapi bila kita sebut je, kenal tak Perdana Menteri tadi, kenal dia. Siapa Perdana Menteri tu? Perdana Menteri tu pak cik saya tadi. Bila kita sebut je pak cik saya, kawan sekolah saya, terus kita ada nilai. Tuan-tuan bayangkan, kita sebut je nama orang-orang yang kenamaan, kita sebut mereka, kita ada nilai. Bagaimana kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih-lebih lagi dia bertambah nilai. Orang-orang yang mana dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bila sebut berkenaan tentang bagaimana kita nak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan, 5. Nombor 1, banyakkan yang namanya berzikir. Yang kedua, banyakkan yang namanya beristighfar. Istighfar ni penting dalam hidup kita. Ustaz, banyak sangat dosa saya. Kita ni tuan-tuan kena akui yang mana kita semua ni pendosa. Tak ada orang yang tak buat dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu berdosa, ada buat salah. Sesiapa yang dia menyangka dia tidak buat dosa, dia sedang berdosa tuan-tuan. Kita semua pendosa. Kadang-kadang kita bukan tak buat silap, tetapi kita tak tahu dalam banyak perkara dalam hal itu silap.
Contohnya dalam bacaan Al-Fatihah kita yang kita dah baca puluhan tahun. Puluhan tahun kita dah baca tuan-tuan surah Al-Fatihah. Kita rasa betul, tapi bila kita semak dengan para asatizah, baru kita tahu lah salah rupanya. Ya, dalam banyak perkara dan hal kita bukan tak buat salah, tetapi dalam banyak perkara dan hal kita tak tahu itu salah. Kita hidup, Ustaz, saya mana buat dosa dah, saya dah pencen, duduk rumah 5 waktu sembahyang jemaah, baca Quran, mana ada buat salah dah. Kita bukan tak buat salah, tapi kita tak tahu duduk rumah saja-saja tu kadang-kadang pun buat salah tanpa sedar. Tanpa sedar. Kerana Islam bukan agama yang kita cuma kena duduk rumah. Islam adalah agama yang mana apa dia? Kita merentasi semua perkara dan hal. Kita kena cakna kawan-kawan kita yang dilanda banjir. Walaupun yang namanya kita duduk geletak dekat rumah kan, la tazulu qadam 'abdin hatta tus'al arba'. Tidak akan bergajak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya apa dia habiskan, tentang jasad dia apa yang dirasakan, tentang ilmunya apa diamalkan, tentang yang namanya hartanya daripada mana dia dapat, ke mana dibelanjakan. Bukankah kita duduk rumah saja tu ilmu kita, apa yang kita dapat, apa yang kita amalkan akan dipertanggungjawabkan. Kita belajar tentang ilmu yang namanya sembahyang duha. Kita duduk rumah dah pencen, kita tak sembahyang duha. Besok kena jawab kepada Allah. Ini dia. Ilmu baca Quran. Kita dah pandai baca Quran, Quran kat rumah tak baca. Dah pencen duduk rumah tak baca Quran. Tuan-tuan, sebenarnya kita bukan tidak ada masa, tetapi kita tidak dijemput oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Seseorang yang mana Allah Ta'ala beri keberkatan umur, tuan-tuan, hebat. Kalaulah tuan-tuan duit ni memang boleh dipinjam, tapi kalaulah masa, tuan-tuan, kalaulah masa itu boleh dipinjam, nescaya kita nak pinjam kepada orang yang ada keberkatan umur, tuan-tuan. Kerana orang yang ada keberkatan umur, tuan-tuan, subhanallah, tak kala mana tuan-tuan ada keberkatan umur, kita tengok bagaimana orang saleh yang ada keberkatan umur, dia boleh apa dia? Dia boleh baca Quran khatam 1 hari sekali. Dia boleh karang kitab berjilid-jilid. Dia juga memegang jawatan-jawatan yang tidak kurang hebatnya. Tapi dalam masa yang sama, dia mempunyai kesempatan-kesempatan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan yang begitu banyak. Kerana apa dia? Kerana keberkatan umur. Yang mana Allah Ta'ala bagi 24 jam yang sama, tua, muda, miskin, kaya, 24 jam yang sama, tetapi nikmat umur yang tak sama. Ada yang nikmat umur itu orang cuma dapat tu tidur je. Pagi tidur, petang tidur, tengah hari tidur, malam tidur, majlis ilmu, tidur je. Tidur je tu. Itu dia. Ada orang yang mana tuan-tuan, umurnya itu begitu mahal, sehingga setiap saat dan detik itu bernilai bukan untuk diri, tetapi untuk ummah. Tak kala mana tuan-tuan sekarang dia tengah sembahyang, orang sedang baca penulisan dia. Tak kala mana dia sedang sembahyang berzikir, tuan-tuan, duit dia sampai kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Orang ni dia tengah sembahyang, orang saleh, hartanya sampai pada fakir miskin, hartanya sampai kepada yang namanya banjir di Terengganu, di Kelantan dan di kawasan-kawasan yang sekitar. Yang mana apa dia? Yang mana cadangan-cadangan idea-ideanya sedang berjalan. Walaupun dia tengah sembahyang, tengah berzikir, begitu masanya, umurnya berkat, tuan-tuan. Cuma singkat, tetapi baktinya, tetapi sumbangannya, tetapi nilainya kepada masyarakat itu begitu hebat. Kenapa dia? Ada keberkatan. Tuan-tuan, kita mesti kena ada wawasan tinggi, tuan-tuan. Sebelum kita meninggal dunia, tuan-tuan, apakah sumbangan yang kita nak berikan kepada masyarakat kemudian? Adakah kita meninggal dunia dalam keadaan mati begitu saja, ataupun kita meninggalkan satu pelapis yang akan menjadi mata rantai perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggikan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, meninggikan syariat Islam di muka bumi, khususnya di Malaysia dan di umumnya di seluruh dunia. Ini tuan-tuan, setiap orang mesti kena ada sumbangan dia. Sama ada dari sudut kewangannya, sama ada dari sudut yang namanya apa dia, hartanya, sama ada dari sudut pemikirannya, sama ada dari sudut tenaganya. Pastikan semua orang ada sumbangan-sumbangan. Jangan biarkan Islam itu menang tanpa kita ada di dalamnya. Kita cuma tengok kat luar je, oh dah menang dah Islam. Pastikan tuan-tuan, kalau suatu hari nanti Islam menang, kita antara pendukung-pendukungnya, kita antara aktivis-aktivisnya, kita antara orang-orang yang bersama dengan Islam. Bukan duduk kedai kopi, ngopi, cerita pasal tanah 24 jam, cerita pasal harta, cerita pasal yang namanya dunia. Sedangkan kita akan tinggalkan kejap lagi. Allahu Akbar. Ini dia. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian.
Bila mereka dianiaya, bila mereka dianiaya, orang mereka tetap tersenyum. Orang mukmin tuan-tuan, bila hatinya kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, ya, orang aniaya tetap tersenyum. Tadi saya nak kongsi tentang 5 kebahagiaan tadi. Saya baru kongsikan yang namanya 1 ke 2 tadi. Nombor 1, nak dapatkan ketenangan dan kebahagiaan, banyakkan berzikir. Yang kedua, banyakkan beristighfar. Yang ketiga, banyakkan berselawat. Yang keempat, banyakkan berdoa. Dan yang kelima, banyakkan bersedekah. Ini 5 tips untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Banyak lagi, tetapi 5 ni adalah yang besar sekali. Ya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, dalam hidup tuan-tuan, setiap di antara kita ada rasa kurang, serba tak kena tuan-tuan. Betul tak? Serba tak kena. Kahwin tak kena, tak kahwin tak kena. Ada anak tak kena, tak ada anak tak kena. Ada duit tak kena, tak ada duit tak kena. Mumet, pening kepala. Apa yang tak kena sebenarnya tuan-tuan? Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, dunia ni sempit. Manusia ni tuan-tuan, akalnya terhad. Kalau kita terus memacu kehidupan ini mengikut logik akal manusia, kita akan tak jumpa jalan penyelesaian. Akhirnya kita buntu, jumpa jalan mati. Sebab itu ada orang bunuh diri. Tapi hidup ni tuan-tuan, ikut panduan Allah. Hidup ini mengikut kebijaksanaan Allah. Maka di sana Islam menunjukkan satu jalan yang terbentang luas untuk supaya kita boleh duduk di dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan berjaya, dan kita jelas wawasan kita. Ya, kita tahu perjalanan hidup ini tuan-tuan, dia tidak berakhir di dunia. Kalau tuan-tuan misalnya sedih, berduka cita kerana kita tak ada tanah yang banyak, kita tak ada rumah besar, kita tak ada bini besar, kita tak ada gaji besar, kita tak ada yang namanya bisnes besar, tapi tuan-tuan kita tahu puncak kecemerlangan dan keagungan sebagai seorang insan di dunia ini adalah menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu istiqamah dalam keadaan sedemikian. Ini puncak kecemerlangan sebagai seorang mukmin. Dan misi kita tuan-tuan, yang kita nak sangat 3 tuan-tuan. Nombor 1, menjadi hamba yang taat. Yang kedua, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, dibangkitkan dalam keadaan masuknya kita ke dalam Jannatul Firdaus. Ini misi yang terbesar yang kita nak semua tuan-tuan. Ya, sekadar kalau kita berjaya kat dunia ni, kita belum berjaya lagi. Ya, sekadar kita ada rumah besar, belum berjaya lagi. Ya, sekadar kita ada duit banyak, belum berjaya lagi. Sekadar kita ada follower, pengikut-pengikut ramai, belum berjaya lagi. Bila kita berjaya? Bila kita menjadi hamba yang taat pada Allah SWT. Dunia ni banyak kali saya ulang, dia akan kelihatan kejam, zalim. Ya, kita sebut tentang dunia ini penuh dengan yang namanya kesengsaraan, penuh dengan yang namanya kepalsuan, penuh dengan penderitaan. Tetapi oleh kerana adanya akhirat tuan-tuan, di sanalah yang namanya dia masa depan kita yang masih ada lagi peluang dan cerah, yang masih cerah lagi. Kalau sekadar dunia ni tuan-tuan dijadikan dunia saja, kita akan mengeluh. Ustaz, orang lain jadi orang hebat, duit banyak, ada itu, ada ini. Saya ada apa? Ini dia. Ingat, perjalanan kita masih jauh. Kita ada yang namanya akhirat. Puncak ketenangan dan kebahagiaan itu adalah akhirat. Tuan-tuan, saya nak sebut tentang semua nikmat di dunia ini tuan-tuan, dia masih lagi ujian. Tetapi semua nikmat akhirat itulah sebenar-benar nikmat. Saya nak tanya tuan-tuan, sebesar apa penikmat yang tuan-tuan dapat? Tuan-tuan dapat apa? Dapat bini baru, seronok kan? Selang 2 bulan mumet. Kenapa? Lah ustaz, rupanya bini baru saya peti tu. Baju nak tengking-tengking, nak pergi mancing pun tak dapat dia. Pula dah, contoh kan. Ya, semua nikmat di dunia ujian. Kita tak ada anak, nak ada anak. Dah ada anak pecicilan. Bawa pergi kedai makan, nangis guling-guling. Wah, isin. Bawa pergi kenduri, menangis, contoh kan. Isin gitu. Tuan-tuan, semua nikmat dunia ni ujian lagi. Kan? Kita beli kereta baru, orang dengki dengan kita, ujian lagi. Semua nikmat di dunia ni ujian lagi. Itu dia. Tuan-tuan dapat makan sedap, lepas makan sedap kena gawat pula. Aduh. Semua nikmat dunia ni masih ujian, tapi semua nikmat di akhirat tuan-tuan, itulah nikmat sebenar. Tak tu jangan terlalu suka, jangan terlalu bungah, jangan terlalu suka, jangan terlalu suka sangat dengan nikmat dunia ni, kerana penuh dengan tipu daya. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan yang namanya, dia cuma nampak luarnya tu indah. Katanya beling tadi.
Kita tak tahu momentnya dia nak bayar hutang, tuan-tuan. Betul tak? Saya nampak baru ni dekat TikTok ada kenderaan berharga 30 juta, dekat 30 juta. Dia punya insurans setahun 600,000, tuan-tuan. Kita tu untungnya lah, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, kalau dapat kereta tu, tuan-tuan, kalau dia punya nak tayar tu tercabut pun tak tahu nak beli kat mana. Punyalah mahal sampai harga 30 juta. Sebiji kereta saja, tuan-tuan. Nak bagi, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan, itu belum berjaya lagi. Tuan-tuan, kalau jadi hamba yang taat, dah berjaya dah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sembahyang 5 waktu, boleh taat pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh tuan-tuan buat, apa yang Allah Ta'ala larang tuan-tuan tinggal, itu dah puncak keagungan dan kejayaan seorang mukmin. Itu saja. Nak jadi orang Islam, nak jadi orang mukmin, tak perlu modal yang banyak. Betul tak? Nak jadi orang bahagia pun tak perlu modal yang banyak. Ada orang bahagia payah, tuan-tuan, kena pergi naik kapal cruise, makan daging wagyu atas tu, telan 20, makan 20,000. Makan sekali tu satu malam 20,000. Kita tak perlu. Kita tengok muka mak kita sambil kita goreng telur dadar, letak bawang sikit, letak cili sikit, makan dengan kicap nasi panas-panas, tengok muka mak kita pun dah alhamdulillah, dah bahagia dah. Mana dia? Nak begitu, tuan-tuan, bahagia ni di mana posisi kita berada, kita tak perlu apa yang di tangan orang lain. Kerana apa yang di tangan orang lain sesuai di tangan orang lain, dan belum sesuai di tangan kita, tuan-tuan. Ukur baju di badan sendiri, kita nak baju orang lain mana boleh. Saiz dia dengan saiz kita tak sama. Semua orang rezekinya sedang on the way, tuan-tuan. Rezeki setiap orang sedang on the way, seperti mana hujan itu sedang on the way. Bersabarlah sekejap, sampai masanya dia akan sampai, tuan-tuan. Kalau belum sampai, jangan kita nak sesuatu yang bukan bahagian kita. Kerana apa yang kita dapat jauh lebih bahagia dengan apa yang kita impikan. Tuan-tuan nak apa? Ini dia. Tadi saya dah sebutkan, nak impikan kahwin lagi. Belum tentu kahwin lagi itu seronok, tuan-tuan. Boleh jadi sebuah penderitaan. Maknanya setiap orang tu, tuan-tuan, dia ada bahagian dia. Orang lain mampu kahwin lagi, tak apa. Kalau kita tak mampu kahwin lagi, tuan-tuan, apa yang kita ada ni jauh lebih bahagia. Apa ya ustaz, yang saya dapat ni, ya Allah, mumet. Betul mumet, tapi kalau kita nak sesuatu yang bukan milik kita, jauh lebih mumet daripada sekarang. Sekarang mumet kan? Mumet tak ada duit. Tuan-tuan, banyak duit lagi mumet, tuan-tuan. Tak ada duit, mumet pening. Banyak duit lagi mumet. Macam mana banyak duit lagi mumet? Lagi penat nak uruskan harta. Dah elok-elok boleh pergi kuliah, dah elok-elok sembahyang boleh khusyuk. Saya nak tanya, kalau tuan-tuan ada 1 juta ekar tanah, sembahyang boleh khusyuk tak? Tak payah 1 juta, 1,000 ekar tanah. Sekarang ni ada 1,000 ekar tanah, sembahyang boleh khusyuk tak? 100 ekar kat Selangor, 100 ekar kat Pahang, 100 ekar kat Kedah, 100 ekar. Yang sana tanam timun, yang sana tanam nenas, yang sana tanam sawit. Allah Akbar, nak ingat racun, nak ingat itu yang kena serang, yang monyet yang pekerjanya lari. Allahu Akbar tu, solat tu boleh khusyuk tak? Tapi kenapa ada orang yang tanahnya banyak tu? Allah Ta'ala tahu dia mampu, dia boleh khusyuk. Allah Ta'ala tahu kalau dapat kat kita tak mampu. Sebab tu jangan minta sesuatu yang di luar kemampuan kita. Saya nak tanya, tuan-tuan, anak kita ataupun cucu kita umur 3 tahun minta RM100 pergi tadika, nak bagi tak? Baru 4 tahun, 5 tahun kan, minta RM100 untuk satu hari RM100 minta, nak bagi tak? Kenapa tak bagi? Tak layak dapat kan? Tapi anak kita yang masuk universiti minta sebulan 100, bagi dah. Sebab apa bagi? Layak dapat. Sebab itu Allah Ta'ala lagi maha mengetahui. Anak yang jahil ni, dia tak tahu, dia minta je. Kita yang jahil ni, kita nak je. Tapi Allah lebih mengetahui layak ke tak layak untuk dapat ataupun tidak. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Bila mereka dianiaya orang mereka tetap tersenyum. Orang-orang besar dunia dipandangnya tiada berkuasa. Semua yang berada di atas muka bumi ini dianggapnya mati, lemah, sakit, miskin dan tidak berkuasa. Orang mukmin, tuan-tuan, dia melihat semua orang mati, lemah, sakit, miskin dan tidak berkuasa. Faham? Tak faham kan? Kita kena perlu penjelasan. Ya. Nombor 1, ya.
Orang mukmin akan memandang semua di atas muka bumi dianggap mati. Ya, mati. Jasad kita ni mati. Yang hidupkan kita siapa? Allah. Kita tak mampu mengangkat tangan, kita tak mampu bercakap, kita tak mampu buat apa-apa. Semua ini adalah dengan kudrah. Semua ini dengan yang namanya kekuasaan Allah. Jadi tak ada apa yang perlu ditakutkan. Sebab apa dia? Sebab semua ini yang hebat siapa? Allah. Maknanya orang mukmin dia akan nampak semuanya Allah dulu. Ya, dia akan nampak yang nombor dulu lemah, semua lemah. Yang ni duit banyak, ewan-ewan. Yang ni pembesar, yang ni menteri, yang ni YB, yang ni polis, yang ni askar, yang ni siapa-siapa pun semua lemah. Yang kuat tu siapa? Allah. Jadi kita tengok orang di Palestin tuan-tuan, budak-budak kecil tak gentar balik bantu dekat orang Israel. Sebab apa dia? Sebab ni dianggap semua mati. Yang hidupkan ni, yang boleh diorang boleh buat apa-apa ni semua adalah dengan kehendak Allah. Semua lemah. Ya, yang kuat tu, yang hebat tu Allah. Yang ketiga sakit, semua sakit. Ya. Yang sehat ni, yang bagi sehat ni siapa? Allah. Yang keempat semua miskin. Tuan-tuan, kalau seorang tu kaya banyak mana? Ada tanah kat bulan. Kaya ni macam mana? Ya, kalau kita kan pergi rumah orang tu, kita pergi raya rumah orang, kita tengok, besar tu rumah. Di Malaysia ada rumah sebesar 2 ekar tanah, tuan-tuan. So bagi kita orang kampung ni, kita tengok, sokeh temun dia, kaya betul dia. Tak, tu masih miskin. Orang mukmin mandang miskin lagi. Yang kaya ni siapa? Allah. Yang kaya di kalangan manusia ni siapa? Hamba yang taat pada Allah Ta'ala. Kalau dia ada rumah 20 ekar sekalipun, kalau dia menjadi hamba yang taat, dia kaya. Tapi kalau dia rumah dia besar, tapi dia langgar Allah Ta'ala, dia langgar perintah Allah Ta'ala, dia miskin. Ini tuan-tuan. Ya. Sebab itu jangan kita bangga dengan harta kita. Jangan kita bangga dengan jawatan-jawatan kita. Kejap je Allah Ta'ala jadikan dia sebagai ujian, dia pinjam kejap je. Orang yang mana dia buka pintu kita, takkan selamanya orang akan terus buka pintu kita. Ya, kita sedang membina gedung-gedung mahligai yang besar di dunia, semuanya akan ranap hancur dengan kehancuran dunia. Tetapi sesiapa yang membina takwa, membina iman, membina amal, maka dia akan lihat segala bakti kebaikan itu akan dibalas. Dia sedang membina mahligai di syurga Allah Subhanahu taala yang kekal dan abadi. Orang mukmin tuan-tuan, dia sibuk ya mengejar, membina, mencipta ya sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang akan binasa. Dia kerja pagi petang siang malam, duit kalau disimpan macam mana pun akan habis. Sebab itu disedekahkan. Habis itu disedekah tak habis, tak. Disedekah itu ditukarkan pada nilai akhirat yang jauh lebih mahal. Duit kok disedekah-sedekahkan, sedekah itu menampal. Tuan-tuan, kita sibuk yang namanya apa dia, kantong kita ni, poket kita ni, kita sibuk isi biar banyak, tapi kita lupa untuk tampal. Jadi asyik bolong, tak penuh-penuh. Sebab itu duit tu tak cukup. Gaji 2,000 tak cukup, gaji 10,000 tak cukup, gaji 1 juta tak cukup. Kok gaji 20,000 tak cukup? Yelah ustaz, sewa rumah je 5,000 sebulan. Kok mahal betul? Rumah saya 5 tingkat ustaz. Kereta, naik kereta Ferrari, sewa berapa? Sewa 5,000 juga. Tinggal berapa? Tinggal 10,000. Lepas tu yang lagi 5,000, anak saya sekolah private school ustaz, anak seorang aja. Dia punya yuran dia ustaz setahun 200,000. Jadi dia punya bulanan 5,000. Habis tinggal berapa? Tinggal 5,000. Lagi 5,000. Saya ada motor besar ustaz. Itu bulanan berapa? 2,000. Tinggal berapa? 3,000. 3,000 nak makan untuk sebulan. Bayar tol, bayar lain-lain, duit belanja anak, tinggal berapa? Tinggal 500. Habis tu kau makan macam mana? Berjatuh makan Maggi je. Allah. Gaji 20,000 pun tak cukup. Jawapannya lifestyle, cara hidup. Orang gaji sikit tak banyak tapi cukup. Habis tu macam mana nak sedekah? Hari Jumaat memang RM1 pun saya tak boleh nak sedekah. Sebab apa dia? Tak cukup ustaz, 20,000 tak cukup. Nampak? Ada orang gaji 2,000 tapi boleh sedekah RM1, RM2 dekat dalam tabung. Ada yang gaji 20,000 tak cukup. Sebab apa dia? Bolong. Sedekah ini dia menampal. Ya, bolong ni maknanya berlubang. Kita duk sedekah, kita duk simpan, bolong. Simpan. Orang sedekah, aku minta. Senang juga minta. Aku kerja penat-penat, keluar pagi balik gelap balik pagi, kau minta dia. Balik rumah, bang,
atap bocor tadi. Allah. Terasa korek-korek dekat dalam akaun ada 14,000, tukar. Tapi dapat kontraktor yang tak bagus. Lala bocor juga, tak jadi juga. Sayang RM1 bagi orang sedekah, sayang RM1 masuk duit dalam tabung masjid, sayang sedikit. Tuan-tuan, banyak perkara dan hal tuan-tuan kita sayang. Sayang. Bila menyesal? Orang mukmin dia akan menyesal. Bila kemalangan, berapa total ni? Maaflah, yang ni tak boleh cover insurans. Berapa? 20,000 tu. Dia teringat, mak ada nak pinjam 2,000, tapi kata mak sekarang ni susah sikit lah nak bagi tadi. Kau teringat juga abang nak pinjam 3,000 tadi. Ni dia. Nak ada modal sikit nak buat perniagaan, kita pun sayang-sayang. Allah Ta'ala tarik 20,000 sekejap je. Allah. Pernah tak berlaku? Kita tahan duit ni bocor macam tu je. Tapi kalau orang yang sombong, dia akan beralasan. Ya, dia tak nampak semua ni. Dia tak nampak benda tu. Macam tadi awal tadi saya sebut, bila sakit dia akan nampak, biasalah ustaz sekarang ni musim panas. Ni kan musim cuaca tak apa-apa ni kan. Biasalah sekarang musim demam. Kan anak-anak ni pun kadang-kadang bila hantar kat pengasuh pun kan ramai-ramai orang kadang dah baik demam, nanti demam lagi. Biasalah ustaz. Dia tak nampak yang dosa dia tak nampak yang itu yang dipatutnya repair dulu. Itu dia. Hantar makan ubat juga, pergi klinik juga. Tapi yang Allah Ta'ala nak ni, kita bertaubat pada Allah, kita kembali pada Allah, jangan sombong pada Allah, jaga salat. Betul tak? Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Baik. Semuanya yang dilihat tidak berkuasa. Ya, hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Ya, syurga dianggapnya kosong dari kenikmatan. Ya, neraka apinya terpadam. Tiada bumi, tiada langit dan tiada penghuni pada keduanya. Jihad-jihadnya telah bersatu menjadi satu jihad saja. Mula-mula mereka dengan dunia dan ahli dunia, lalu mereka berkumpul dengan akhirat dan ahli akhirat, dan kemudian itu mereka pula dengan Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Ini dia. Dia ada 3 peringkat manusia. Pertama, kita hidup bersama manusia. Kita nampak manusia-manusia. Siapa siapa tolong, jiran tolong. Bila sakit, macam mana? Makan Panadol. Yang dia nampak, dia akan ni level manusia. Nombor 1, dia nampak manusia dulu. Dia nampak jiran bagi karipap, dia nampak bos bagi allowance, dia nampak manusia dulu, nombor 1. Ni lapisan pertama. Lapisan yang kedua, dia akan mula nampak yang namanya akhirat. Ya, dia akan nampak akhirat. Dia nampak yang namanya apa dia? Amalan-amalan ini, yang mana apa dia? Yang bagi amalan-amalan ini akan memberi kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya, dia akan bersama dengan penghuni-penghuni syurga. Ya, dia akan duduk dengan ahli-ahli syurga yang visi misinya syurga, dia mula upgrade sikit. Ya. Dan pada kategori ini dia akan mula nampak Allah. Ya. Yang namanya bila sebut tentang sakit, Allah yang bagi sakit, semua nampak Allah. Dan level yang ketiga tuan-tuan, dia tidak lagi duduk bersama penghuni syurga. Tetapi dia beramal bukan untuk syurga, tetapi dia beramal apa dia? Hanya lillahi ta'ala. Syurga tu kosong dah. Yang dulu dia nampak mahligai, syurga. Ini tingkat ikhlas yang paling tertinggi. Beramal bukan kerana syurga ataupun takutkan neraka, tetapi hanya beramal kerana Allah. Dan pastinya mereka semua akan diberikan syurga, tetapi syurga itu bukanlah fokus yang utama. Ini dia. Kerana syurga itu masih makhluk Allah. Dia bukan nak mencita-citakan apa yang disebut tentang syurga atau makhluk Allah tu, tetapi dia nak yang namanya empunya. Macam perumpamaan yang kita bincangkan bulan lepas, tuan-tuan, memang seronok teruja dapat masuk istana. Tapi lagi teruja kalau kita dapat sembang dengan empunya istana, iaitu sultan ataupun agung. Betul tak? Ini dia. Memang teruja. Ya, tetapi bila kita dah duduk dalam istana, nampak agung, terus lupa yang lain. Terus kita balik rumah, kita tak nak cerita tentang yang kita masuk istana, tapi kita nak cerita kita dapat sembang agung. Terus automatik nilai itu, ya, dia lebih tinggi, dan nilai-nilai yang namanya syurga itu, syurga kenikmatan dunia itu, kita mula tak nampak. Macam itulah orang yang mana dia dah mula-mula, kita nampak dunia, nampak kereta mahal, nampak rumah besar, itu nombor 1 yang dia nampak. Bila dia belajar, dia boleh nampak syurga. Dunia ni tak ada nilai.
Tapi belajar lagi, hilang. Terus hilang. Syurga tu hilang pada pandangan dia. Jadi nampak Allah. Seronoknya. Dia bersama dengan Allah. Baca Quran. Ya. Berhibur dengan Allah. Seronoknya sembahyang. Hari-hari sembahyang. Doa pada Allah, sembahyang, doa, zikir. Seronok. Berhibur dengan Allah. Dengan cara apa dia? Baca Quran, beramal, bekerja. Tuan, kenapa sangat bekerja? Saya bekerja lillahi ta'ala. Saya nak dipandang oleh Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala suka dengan saya. Manusia benci dengan saya, manusia hina saya, manusia tak pandang saya, tak penting. Janji Allah Ta'ala sayang saya, Allah Ta'ala suka pada saya, itu sudah memberi ketenangan dan kebahagiaan pada saya. Apalah gunanya satu dunia mencintai saya, satu dunia mengagungkan saya, tetapi Allah Ta'ala memurkai saya. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bertemu kembali. Hadirin sekalian, mereka telah mendampingi diri dengan Allah, dan siapa yang mencintai Allah, mereka bersama-sama dengan Allah beserta hati-hati mereka sehingga mereka sampai ke sisinya. Akhirnya mereka menemui teman sebelum jalan. Mereka pun membuka pintu antara diri mereka dengan Allah. Dia sentiasa akan mengingati mereka selama mereka mengingati Allah. Sehingga dengan sebab ingatan itu, semua kesalahan mereka digugurkan. Mereka melarikan diri daripada selain Allah untuk duduk bersama-sama dengan Allah. Mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah aku, nescaya aku akan mengingati kamu, dan syukurilah aku dan jangan kamu kufur. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, barang siapa yang jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga dia. Barang siapa yang jaga perintah-perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga setiap urusan-urusan kehidupan kita. Tuan-tuan, siapa-siapa yang melebihkan urusan dunianya, tuan-tuan, maka urusan akhiratnya mula mengecil. Tetapi siapa yang membesarkan urusan akhirat, maka urusan dunianya dilapangkan. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang menyibukkan membesarkan urusan dunia, urusan akhirat makin kecil, serba tak sempat. Medang sempat, ngobrol-ngobrol sempat, solat tak sempat, baca Quran serba tak sempat. Tapi siapa-siapa yang menyibukkan urusan akhirat, dilapangkan urusan dunianya. Allah, bagaimana tuan-tuan? Orang yang mana tuan-tuan, habis dia sembahyang, dia berdoa, dia berwirid, dia berzikir, dia sembahyang sunat, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Nanti malam dia bangun qiyamul lail 24 jam, dia lebihkan urusan Allah. Bukan bererti dia tak dapat dunia, dimudahkan urusan dunia. Dia datang pergi pendaftaran negara untuk daftarkan anak, tuan-tuan, datang-datang terus je dia dapat yang namanya nombor, yang mana orang lain lambat dia jadi orang pertama. Allah Ta'ala mudahkan. Ini dia. Ataupun dia sembahyang duha dulu, orang lain beratur apa semua, dia datang last sekali, dia sembahyang duha, dia baca Quran dulu. Orang last sekali, kan, dia datang terus masuk je. Orang dah siap dah, dia dapat terus. Dimudahkan dalam banyak hal. Ya, dia baca Quran dulu, baca Quran sempat, dia utamakan akhirat. Dunia tu dilapangkan. Dia nak pergi yang namanya kerja, lampu hijau, jalan jam, tapi kebetulan orang nak belok kanan sini, orang nak belok kiri sini. Jadi macam seolah-olah jalan itu dibuka untuk dia. Senang dia sampai kerja, tuan-tuan. Sampai kerja, tuan-tuan, ada orang yang mana serabut, buat kerja, tersilap, kena ulang balik. Dia tak perlu. Ini dia. Dia buat kerja sekali, senang aja, dipermudahkan. Sebab apa dia? Dia jaga Allah. Allah Ta'ala jaga urusan hidup. Ada orang dicekik, sembahyang macam Quran ni leceh. Ini dia. Dia usaha tak berjaya, kena ulang, repeat. Orang yang jaga Allah Ta'ala, orang yang jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, orang yang jaga, ya, setiap aturan Allah Ta'ala, pasti akan terlihat urusan hidup dunianya dipermudahkan. Ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak sebut tentang, ya, almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Kalau kita nak jadikan contoh, cari orang yang telah meninggal dunia, kerana orang yang hidup belum tentu istiqamah sehingga ke penghujung hayat. Kalau kita nak jadikan contoh, ambil orang yang telah meninggal dunia. Jadi almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, tuan-tuan, kita sedia maklum dia menteri besar. Ya, tapi tak tinggal sembahyang duha, tak tinggal bangun malam. Ya, orang yang jaga Allah, tuan-tuan, urusan hidupnya dipermudahkan. Tuan-tuan, ada kalanya, tuan-tuan, kita buat sedekah, kita buat baik, tuan-tuan, kita tak tunjuk kat orang. Tapi tuan-tuan, dia punya formulanya begini: sesiapa yang buat baik diam-diam, lama-lama orang tahu juga. Siapa-siapa yang buat jahat diam-diam, lama-lama orang tahu juga. Uwais Al-Qarni, dia punya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Zaman dulu tak ada TikTok, zaman dulu tak ada Facebook, zaman dulu tak ada internet, tapi viral sampai hari ini. Allah Ta'ala viralkan cerita tentang Uwais Al-Qarni, bagaimana taat pada seorang ibu, bagaimana berkhidmat pada seorang ibu. Padahal dulu tak adanya rakaman, tetapi kita dapat pengajaran sampai pada hari ini. Kerana seseorang itu bila Allah Ta'ala nak muliakan dia, tuan-tuan, ya, dia tidak perlu yang namanya dia mengekspos dirinya, tetapi sampai masanya Allah Ta'ala angkat darjat dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mereka melazimkan diri untuk mengingatinya kerana inginkan ingatannya terhadap diri mereka, dan mereka pun mendengar pula firman Allah Azza wa Jalla pada setengah-setengah apa yang dibicarakannya, sesungguhnya aku mendampingi siapa yang mengingatiku. Mereka tinggalkan semua majlis-majlis mereka dengan manusia dan merasa cukup dengan mengingati Allah supaya memperoleh duduk
bermesra dengan Allah Ta'ala. Hiburannya Al-Quran. Duduk di kereta, pasang Al-Quran, dengar Al-Quran. Pasang Al-Quran, buka IQ, buka radio-radio yang boleh memberi manfaat, yang boleh mengetuk pintu hati kita. Tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, baca. Ni ya, yang anak-anak muda kita ataupun yang suka baca novel-novel cinta, novel-novel itu, novel ini, kita dah khatam berjilid-jilid novel. Tetapi Al-Quran kita tak khatam dari sudut maksud dia. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tuan-tuan, zaman bercinta dulu kalau ada orang WhatsApp kita, kita laju nak baca tuan-tuan. Dulu tak ada WhatsApp kan. Dulu surat dia lah, surat yang letak bedak tuan-tuan ya. Kita laju je kita nak baca tuan-tuan. Ini tuan-tuan, Allah Tuhan kita ya, yang penuh kasih dan sayang pada kita 24 jam. Tak ada makhluk yang lebih mengasihi kita tuan-tuan. Ya, tak ada yang namanya sesuatu entiti yang lebih mengasihi kita. Ya, Allah Ta'ala mengasihi kita tuan-tuan daripada hujung rambut sampai hujung kaki tuan-tuan. Rambut yang tumbuh, mata yang berkedip, jantung yang berdenyut, ya, kita boleh berjalan, kita boleh berak, kita boleh kentut, semua itu dalam pemerhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa sayang dan detailnya Allah Ta'ala dalam memberi rezeki kepada kita. Tetapi kita lupakan Allah Ta'ala. Selayaknya Allah Ta'ala lah yang paling kita sayang, yang paling kita rindu. Dan tahap cinta yang paling tinggi adalah rindu. Rindu pada Allah. Rindu pada Allah. Rindu pada orang yang, rindu pada Allah Ta'ala yang memberi kita boleh melihat, memberi kita boleh mendengar, memberi kita boleh bercakap, memberi yang kita boleh berjalan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang sepatutnya kita rindu kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang banyak, dan perlu berterima kasih dengan bersyukur, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Mohon maaf atas ketelanjuran bicara. Aku lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.